yang Allah berikan kepada kamu, iaitulah di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu, yakni berbuat kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan tangan mereka daripada kamu, yakni menggagalkan rancangan mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sahajalah orang-orang yang beriman itu seharusnya bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita ucapkan syukur kepada Allah kerana kita masih lagi menghirup udara di waktu pagi ini, sehinggalah kita dapat mengerjakan ibadah salat secara berjemaah. Alangkah ruginya manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, yakni bangun pada waktu pagi, tetapi mereka tidak mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah masih lagi diberikan kekuatan, keimanan untuk kita menggerakkan segala tubuh dan anggota yang ada pada diri kita untuk mendirikan ibadah salat secara berjemaah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang masih lagi tidak diberikan kesempatan oleh Allah, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita telah selesai mengerjakan ibadah puasa, dan kita juga telah selesai merayakan Aidil Fitri. Walaupun sipir orang Melayu, Aidil Fitri itu sebulan. Kadang-kadang ada yang melangkaui Aidil Fitri, tetapi hakikatnya di bulan Syawal itu adalah bulan yang menjadi kemenangan kepada umat Islam, yang setelah berjuang dalam bulan Ramadan dengan berbagai-bagai tribulasi dan mihnah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ujian demi ujian yang kita lalui, supaya ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari, yang merupakan satu kewajipan, dan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan di malam hari, umpama tarawih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bekalan yang boleh kita persembahkan kepada Allah bila mana kita bertemu dengannya di alam akhirat. Jadi di bulan Syawal ini adalah bulan kita menyambut kemenangan. Bukan dengan menyambut kemenangan itu dengan makanan-makanan yang ataupun juadah-juadah yang banyak, yang telah menjadi adat resam bagi orang Melayu. Tetapi menyambut kemenangan itu dalam arti kata kita harus meneruskan perjuangan kita dalam bulan Ramadan itu ke bulan-bulan yang lain. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh bertadarus setiap malam, kalau dalam bulan Ramadan kita boleh i'tikaf, berqiyamul lail, kalau dalam bulan Ramadan kita boleh mengekalkan salat witir, maka saugianya lah dilepas bulan Ramadan ini kita meneruskan amalan-amalan itu.
Kerana itulah di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai didikan dan juga tarbiyah rohiyah. Kerana kita akan berhadapan dengan 11 bulan lagi yang terlalu panjang. Tambah-tambah lagi kita sebagai seorang pejuang yang dalam rangka untuk menyampaikan risalah dakwah ini, risalah Islam ini kepada seluruh masyarakat yang berbagai-bagai fikrah dan budaya mereka, yang sudah pastinya kita akan melalui jalan yang terlalu sukar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kalau sekiranya perjuangan kamu itu mudah, senang, lattaba'uka, nescaya mereka akan ikut kamu. Berjuang dapat duit, berjuang dapat projek, berjuang dapat menteri besar, berjuang dapat esko, berjuang dapat jadi ketua kampung, ahli majlis. Lattaba'uka, nescaya mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi wahai Muhammad, perjalanan kamu itu terlalu sukar dan jauh, yang mempunyai tribulasi dan mehnah yang terlalu banyak. Dan di antara ujian yang paling besar bagi umat Islam, bagi pejuang Islam, ialah kemewahan dan kesenangan harta benda dunia. Kerana inilah terkadang-kadang orang yang berjuang itu juga tersasar daripada perjuangannya. Sebab itulah pesanan daripada para alim ulama, sempena apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, dalam satu hadis yang agak panjang. Di hujung hadis itu Abu Zar Al-Ghifari menyebut dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah situasi aku dan apakah yang perlu aku buat bila mana aku berhadapan dengan situasi dan masa begitu, yaitu zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, yang zahirnya kita nampak Islam, zahirnya kita nampak baik, tetapi hakikatnya tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, wajiblah kamu bersama dengan jamaah Islam berserta dengan pemimpinnya. Diibaratkan oleh para alim ulama sebagai sebuah bahtera yang mempunyai seorang nakhoda yang cukup pakar. Maka kita anak-anak kapal ini duduk dan wajib berada di dalamnya, walaupun kita berada di tengah lautan yang penuh dengan ombak, yang sudah pastinya terkadang-kadang ada di dalam orang yang di dalamnya itu mabuk, muntah, sakit kepala, pening, demam dan sebagainya. Tetapi selagi mana tidak terjun ke dalam laut, berada dalam kapal itu, nescaya dia akan selamat. Akan tetapi barang sesiapa yang tidak tahan, muntah, mabuk dan sebagainya, lalu terjun ke dalam laut, tidak kira sama ada ulama, ustaz, orang yang ada ilmu,
bahkan tambah-tambah lagi orang yang jahil, nescaya dia akan tenggelam di tengah lautan yang tidak boleh lagi diselamatkan. Maka begitulah kita berada dalam keadaan ataupun zaman yang penuh dengan fitnah. Yang harus dan sewajibnya kita berada bersama-sama dengan jamaah Islam dan pemimpin mereka, supaya kita tidak lemas di tengah lautan. Dalam arti kata yang lain, kita haruslah mempunyai satu ketaatan kepada jemaah dan juga pemimpin Islam, supaya kita tidak tersasar daripada landasan ajaran Islam itu sendiri. Kerana kita nanti, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini kita tidak kekal hidup di atas dunia. Walaupun ada orang kata dia nak kekal jadi MB, tapi satu masa ketika dia akan mati. Walaupun ada orang kata dia nak kekal jadi Perdana Menteri, satu hari nanti dia akan mati. Semua manusia akan mati. Laki mati, perempuan mati, orang sihat mati, orang sakit lebih-lebih lagi akan mati. Isteri akan mati, suami juga akan mati. Tapi tuan-tuan, kalau saya bagi pilihan pada tuan-tuan, bukan puan-puan, tuan-tuan, agak-agak kalau suami dengan isteri, mana dulu mati? Mana elok mati dulu? Suami dulu ke isteri dulu? Saya yakin para suami ini akan menjawab dalam hati, ya, elok isteri mati dulu. Dan saya yakin sebulat suara semua kata elok isteri mati dulu. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal yang pertamanya, kalau suami mati dulu, isteri tidak boleh memandikan jenazah suami. Biasanya Pak Bilal, Pak Imam akan mandikan jenazah dia. Tapi kalau isteri mati dulu, tuan-tuan, suamilah orang yang pertama akan memandikan jenazah isteri dia, bukan orang lain. 1-0. Ini saya bagi poin besar, tuan-tuan. Kenapa elok isteri mati dulu daripada suami? Yang ni kaum ibu tak berapa nak suka dengar, tapi nanti di hujungnya dia suka dengar. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau suami mati dulu, isteri tidak boleh menyembayangkan jenazah suami yang menjadi imam. Tapi kalau isteri mati dulu, tuan-tuan, suamilah orang yang paling afdal menyembayangkan jenazah isterinya, sehinggalah dia menjadi imam dalam solat jenazah. 2-0. Yang ketiga, tuan-tuan, kenapa harus isteri mati dulu? Kalau suami mati dulu, isteri dia tak boleh nak usung jenazah suami sampai ke liang lahat. Tapi kalau isteri mati dulu, suami mampu mengusung jenazah sehinggalah ke liang lahat, sampai masuk lagi dalam liang lahat, kemudian ke bumi kan pula. Kerana kekuatan ada pada suami, tidak ada pada isteri. 3-0. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan, kenapa elok isteri mati dulu? Kalau suami mati dulu, isteri ada iddah 3 bulan, salasata quru', lepas tu baru boleh menikah. Tapi kalau isteri mati dulu, suami tak ada iddah, esok boleh menikah baru. Jadi saya yakin, tuan-tuan, suami, para suami semua setuju elok isteri mati dulu daripada suami. Tapi tuan-tuan, harus kena ingat,
kita semua para suami ni sebulat suara ittifaq. Dalam kitab fiqh dia panggil ittifaq para ulama. Sebulat suara para suami elok isteri mati dulu. Tetapi malaikat Israel dia tak terima sebulat suara kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang sahaja ajal bagi setiap manusia, baik suami ataupun isteri, maka tidak akan terdahulu ataupun terkemudian walau satu saat. Tak ada gunanya kita bersepakat, tuan-tuan. Suami semua sepakat isteri mati dulu. Kerana ajal itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala kerajaan langit dan bumi. Begitu juga dalam kes kita hari ini di negeri Selangor. Setuju sebulat suara nak tukar MB. Tapi kalau Allah tak bagi setuju, tuan-tuan, dia tak akan jadi tukar. Begitu juga lah sebaliknya. Sebulat suara kita setuju tak nak tukar. Tapi kalau Allah dah izinkan dia tukar, maka kita tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Maknanya persetujuan kita keseluruhannya tidak ada kesannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itulah, tuan-tuan, ajal ini tak tahu bila kita datang. Bila datang pada kita. Cuma para ulama-nya, tuan-tuan, telah menyatakan ataupun menggariskan dalam kitab antara tanda-tanda Israel menziarah kita. Kata para ulama, setiap manusia itu Israel akan ziarah 3 kali. Israel, bukan Israel lah. Oh. Orang salah sebut Israel. Jadi Israel, marah Israel nanti, tuan-tuan. Israel tu di Palestin. Tapi orang sebut Israel. Israel itu malaikat yang mencabut nyawa. Jadi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mana malaikat Israel itu akan datang, tuan-tuan, antara tanda-tandanya dia menziarahi manusia itu, kata para alim ulama, yang pertama sekali, rambut akan menjadi putih. Ataupun bukan rambut sajalah, segala budu yang tumbuh dekat jasad kita ni akan menjadi putih. Hitam dia bertukar menjadi putih. Itu tanda yang pertama Israel ziarah kita. Ini menurut para ulama di dalam kitab yang dikarang oleh mereka. Jadi mana-mana yang dah putih-putih belaka tu, itu kali pertama Israel ziarah dah. Termasuklah saya, tuan-tuan. Cuma rambut tak nampak putih lagi, janggut putih dah, tuan-tuan. Jadi tak kira kali umur 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun ke. Ada orang umur 60 tahun pun rambut dia hitam lagi. Rambut hitam lagi 60 tahun. Mana tidak hitamnya? Dia colornya hitam. Hitamlah, tuan-tuan. Adapun kali kedua Israel ziarah manusia, kata para ulama, tandanya ialah manusia itu telah pun jadi sakit pinggang. Bukan sakit buah pinggang, itu lain. Sakit pinggang, duduk je 5 minit nak bangun, aduh, sakit pinggang. Itu kali kedua Israel datang ziarah, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada tanda-tanda sakit pinggang tu, maknanya Israel datang kali kedua dah tu. Kena ingat, malaikat kata Israel ziarah manusia ini 3 kali. Bila kali ketiga tu dia dah lampu amaran dah, tuan-tuan. Bangkit-bangkit sehari nanti lepas kuliah sakit pinggang, tuan-tuan. Bila nak berdiri tu macam robot kejap, tuan-tuan. Dia ambil masa 10 saat, 30 saat baru dia boleh tegak. Itu maknanya Israel dah ziarah kali kedua. Bila kali ketiga Israel ziarah kita? Kali ketiga itu bila dia datang nak cabut nyawa kita, tuan-tuan. Jadi kalau ada siapa-siapa, tuan-tuan, yang dah ada tanda 2 ni, maknanya last chance ziarah Israel pada kita, habislah, tuan-tuan.
Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, di bulan Syawal ini jangan kita alpa dan lupa untuk kita mengkesinambungkan amalan dalam bulan Ramadan, supaya nanti fitrah yang telah kita bersihkan dalam bulan Ramadan itu tidak dicemari dengan amalan-amalan yang lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Supaya amalan-amalan kerja buat kita sehari-hari dalam bulan Syawal ini tidak menjadikan kita orang yang telah mengotorkan fitrah yang telah kita bersih dalam bulan Ramadan. Oleh kerana itulah tuan-tuan, di pagi ini tuan-tuan, saya nak sebut dan kongsi bersama dengan tuan-tuan antara amalan yang harus dan perlu kita kena mengkesinambungkan sehinggalah ke Ramadan yang akan datang insya-Allah. Yang pertamanya tuan-tuan, hendaklah kita tilawatul Quran. Janganlah kita berhenti daripada membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syama'il Rasulullah, disebut banyak di kalangan para sahabat. Kalau tak silap saya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam berqiyamul lail dengan menghabiskan Al-Quran. Ada setengah riwayat lain sahabat meriwayatkan, di antaranya mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 33 kali. 30 juzuk 3 kali satu hari. Kita tak dapat tuan-tuan, dan kita takkan mampu. Walau bagaimanapun istilah bagi orang Melayu ataupun peribahasa orang Melayu, tak dapat semua, jangan tinggal semua. Maka hendaklah kita konsisten, istiqamah membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, menjadi ibadah bila membacanya. Menurut salah seorang ulama tafsir yang bernama Al-Qattan rahimallahu ta'ala, baca menjadi ibadah. Kita nak baca isu-isu semasa hari ini berkenaan tamu besar, baca tuan-tuan, tapi jangan lupa baca Al-Quran sama. Ini ikut perkembangan semasa, bukan main tuan-tuan. Kau belah mana Menteri Besar, kau belah mana Negeri Selangor, lupa nak baca Quran tuan-tuan. Ini antara amalan yang perlu kita kena teruskan di bulan-bulan yang lain, kerana kita dah buat dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam bulan Ramadan. Kita mampu buat dalam bulan Ramadan, kenapa tidak mampu bulan-bulan yang lain? Sebenarnya kita mampu. Kerana Al-Quran itu antara mukjizat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, saya terbaca satu YouTube yang di WhatsApp ke WhatsApp, saya pun tak tahu. Saya panggil WhatsApp, tuan-tuan panggil WhatsApp. Kat saya tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pun tahu dan dapat. Bagaimana nak menjadikan anak-anak kecil tuan-tuan ini sentiasa istiqamah dan mulazamah dengan Al-Quran. Maka di Indonesia dia ada satu rancangan kanak-kanak yang menghafaz Quran. Mencari mana-mana kanak-kanak yang boleh menghafaz Al-Quran. Saya dengar dan baca satu YouTube tuan-tuan, seorang kanak-kanak yang berumur 5 tahun 5 bulan telah pun menghafaz hampir 30 juzuk Al-Quran kecuali 2 surah yang belum dihafal. Kanak-kanak tu pun berbetulan nama dia sama dengan nama saya. Tapi bukan saya lah. Nama dia berbetulan dengan nama saya.
5 tahun 5 bulan telah mampu untuk menghafaz Al-Quran. Allah nak tunjukkan pada kita, tuan-tuan, kanak-kanak ini tidak boleh membaca Al-Quran. Dia buta Al-Quran. Tak boleh baca Al-Quran. Samalah seperti mana Nabi SAW. Nabi tidak boleh membaca Al-Quran daripada tulisan. Tapi Nabi SAW mampu menggerakkan Al-Quran itu dalam kehidupan Rasulullah. Fasih bacaannya, tuan-tuan, 5 tahun 5 bulan. Anak kita 5 tahun 5 bulan buat apa, tuan-tuan? Tengok Transformer. Lepas tu dia pula jadi Transformer. Tengok filem imajinasi, robot. Lepas tu dia pula jadi robot. Tengok cerita Superman. Lepas tu dia pula jadi Superman. Pakai baju terjun atas bangunan, tuan-tuan. Mati, ada kes. Ini filem-filem imajinasi. Filem yang menghayalkan kanak-kanak kita. Umur 5 tahun 5 bulan. Tapi di sana nun, tuan-tuan, di satu negara yang penuh dengan berbagai-bagai fitnah. Umat Islam yang paling terpadat di dalam dunia. Tapi masih lagi ada orang ataupun kanak-kanak yang menghafaz dan menjaga Al-Quran. Subhanallah, tuan-tuan. Bacaannya cukup baik. Sehinggalah dia boleh menghafaz dan mengingat surah apa yang dia baca. Sekiranya tuan-tuan baca apa-apa saja ayat, dia akan sambung ayat itu dan dia akan beritahu itu surah apa. Inilah kepintaran, ataupun bukan saja pintar, tetapi memulazamahkan dengan Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kita, tuan-tuan, sepatutnya saugianya lah di negara kita ni juga kena ada rancangan-rancangan yang macam itu. Ini Ida buat rancangan Idola Cili. Saya pun tak tahulah mana mufti nak kata Idola Cili. Baik ke tak baik, tuan-tuan. Menangis-nangis teresak-esak mak bapak pasal tak masuk peringkat akhir. Sebahagiannya ada yang gembira ketawa sehingga menangis melelehkan air mata kerana anaknya menjadi juara Idola Cili. Tapi tak pernah pun menangis kerana anaknya tidak boleh membaca dan buta Al-Quran. Kita masih jauh lagi dengan Al-Quran, tuan-tuan, masyarakat kita. Masih lagi tidak memulazamahkan dengan Al-Quran. Bukan tuan-tuan, bukan kita yang ada dalam surau ini. Orang yang berada di luar sana. Baru-baru ni saya pergi Sabah, tuan-tuan. Pergi Kota Kinabalu. Pergi dekat Putatan. Ada satu Putatan tu, nama kampung dia, saya lupa nama kampung. Pelik, pasal payah nak sebut. Pergi sana, nama semua pelik-pelik. Ni nak pergi lagi, nak pergi satu daerah Kunak nama dia, Kunak. Tapi saya pergi kampung tu, tuan, dekat Putatan tu ramai orang Sulu. Gerun juga tengok orang Sulu ni. Ingatkan makan orang, tak, dia makan nasi juga, tuan-tuan. Serupa kita juga makan nasi. Cuma satu keluarga yang saya ziarah tu, tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, kat sini jangan sebut kuat-kuat sikit bab Sulu ni." Saya tanya kenapa? Takut nanti dia makan orang. Nabi nak ceritanya, tuan-tuan, umat Islam di sana, Allahu Akbar, terlalu dhaifnya dengan Islam. Materialnya pun dhaif, agamanya pun lagi dhaif. Tengok rumah tampal-tampal aja, Allahu Akbar, tuan-tuan. Keluarga Islam ni, keluarga Islam. Saya tanya makcik, tak dapat BRIM ke? Dapat. Alhamdulillah dapat BRIM. Berapa? 500.
Tapi makcik dapat RM450 je. Hak RM50 tu dia dah potong untuk insurans. Saya tanya dia, makcik ada sign borang tak untuk insurans? Tak ada. Cuma dia habaq kata, dia beritahu kata RM50 tu potong untuk insurans. Saya kata dengan dia, makcik kalau tak sign borang untuk insurans macam mana dia boleh potong ambil RM50? Makcik tu berkata, tak tahulah Ustaz. Cuma dia beritahu khabar begitu je. Saya kata ini merupakan satu pembohongan dan penipuan. Mana boleh tuan-tuan potong ambil begitu kata insurans tanpa ada agreement, tanpa ada surat perjanjian. Mesti ada. Tapi orang kampung tuan-tuan, dia nak tahu benda tuan-tuan, janji dia dapat duit. Berapa kali dapat? Setahun 2 kali. Senang tak makcik? Macam inilah lebih kurang juga. Kan? Cuma saya datang tu dia jamulah makan sikit. Dia jamu makan sotong. Sotong tu sotong besar, saya tak tahu tuan-tuan. Lepas tu dia goreng. Kan? Rasa sekali 2 kali sedap pula tuan-tuan, belasah terus tuan-tuan. Lepas tu dia jamunya pisang. Kuih raya ada, tapi dia lupa nak jamu tuan-tuan. Dia kata, makcik, Ustaz, rumah makcik ni panas, dia kata. Maklumlah rumah macam ni, tampal-tampal je tuan-tuan. Garas kereta tuan-tuan cantik lagi daripada rumah dia. Bukan nak ina tuan-tuan, tapi dhaif dari segi material. Yang tu saya tak kisah cakap dia makcik. Tapi yang saya terlalu kisah dan sedihnya, dhaif tentang agama. Tak tahu tuan-tuan bab hukum. Inilah tuan-tuan, dhaifnya umat Islam tentang agama. Jahilnya mereka. Nuh di negeri Sabah di bawah Bayu tuan-tuan. Sembang, kita bagilah sikit bantuan tuan-tuan. Lepas tu dia cakap, Ustaz, kalau Ustaz betul nak bantu tuan-tuan, Ustaz, saya nak ajak Ustaz pergi satu tempat daerah yang Kunak. Kunak ni dia kata memang majoriti semuanya umat Islam. Tapi Ustaz jangan takut, kat sini ni kampung Kunak dia ada 3-4 kampung. Daerah Kunak ni yang kat sini tak ada orang Sulu, dia kata. Saya tak sebut pembuat Sulu, dia kata tak ada orang Sulu, ni semua orang Melayu Sabah. Orang Filipin pun tak ada. InsyaAllah saya kata nanti akan datang, saya akan pergi. Dia kata tempat ni Ustaz, daerah ni memang umat Islam terlalu miskin. Sampai ada orang yang umur 60 lebih minta bantuan, tak dapat bantuan. Sian tengok, dia kata. Pergi dekat khidmat masyarakat, pergi dekat situ, pergi dekat sini, tak mahu sebutlah kat mana tuan-tuan. Bila tengok-tengok atas bawah, dia kata makcik tak masuk lagi warga emas, jadi tak dapat bantuan. Makcik tu kata, bila saya boleh jadi warga emas? Bila masuk kubur baru boleh dapat jadi warga emas. Kesian dia. Rumah tak ada tuan-tuan, hidup sebatang kara, duduk dalam kampung. Jadi dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak betul-betul bantu, datang lagi, saya ikut pergi ke Kunak ni. Daif tuan-tuan dengan agama. Terlalu jauh jahilnya dia tuan-tuan, mereka ni. Jadi saugianya lah tuan-tuan, kita yang pertama-tamanya mendekatkan masyarakat umat Islam dengan Al-Quran. InsyaAllah Ramadan dah tarbiyah kita tuan-tuan. Kita yang berada ni di dalam surau ni, haruslah kita menjadikan contoh untuk kepada masyarakat yang lain. Yang keduanya tuan-tuan, amalan yang perlu kita kena kesinambungankan, iaitulah amalan qiyamul lail, yang mungkin dulu saya dah sebut. Saya nak bawa satu hadis Nabi SAW yang agak panjang berkenaan tentang keistimewaan dan kelebihan qiyamul lail. Di hujung hadis itu Nabi sebut, fa asbaha nashitan taiban nafsi wa illa khabisan nafsi kaslan.
hasil daripada qiyamul lail yang kita dah buat tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Kita boleh dan kita mampu bersengkang mata. Kita bangun di waktu malam qiyamul lail dalam bulan Ramadan. 10 yang terakhir kita sanggup i'tikaf di dalam masjid, di dalam surau. Sanggup tinggalkan anak dan isteri. Sanggup tinggalkan kemewahan rumah kita yang serba indah untuk kita qiyamul lail. Semuanya ini nak membantu kita untuk kita meneruskan ibadah qiyamul lail. Kerana itu kekuatan bagi umat Islam. Tuan-tuan buka dalam perjuangan Sultan Abdul Nasir Salahuddin Al-Ayyubi ketika nak memimpin hampir dekat 40,000 bala tentera Islam nak memerangi ataupun menentang tentera Salibiyun sekitar 300,000 orang. Maka 30 ke 40,000 tentera Islam ini dipastikan untuk ibadah qiyamul lail. Setiap khemah dia akan tinjau dan lihat siapa yang tidak bangun qiyamul lail, maka akan digugurkan daripada peperangan Salibiyun itu. Kerana apa? Kerana inilah kata Salahuddin Al-Ayyubi, kekuatan bagi umat Islam, bagi kamu. Bila mana kamu meninggalkan kekuatan dalaman ini, sudah pasti kamu tidak boleh berhadapan dengan tentera Salibiyun yang lengkap dengan alat-alatnya, yang ramai bilangannya. Dan antara yang paling penting, bila kamu meninggalkan ibadah ini, nescaya kamu tidak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan, tetapi jangan amalan kamu meninggalkan qiyamul lail ini menjadi hijab pertolongan Allah dengan kamu. Ini kekuatan ibadah qiyamul lail, tuan-tuan. Jangan banyak, kita buat sikit tetapi istiqamah. Kita mampu buat di dalam bulan Ramadan, kita teruskan di bulan Syawal dan seterusnya. Kerana inilah kekuatan bagi umat Islam dan pejuang Islam. Apakah kekuatan yang ada pada pejuang-pejuang Islam di Palestin, tuan-tuan? Brigade Al-Qassam. Kekuatannya tidak lain, antaranya ialah qiyamul lail, tuan-tuan. Dalam keadaan berperang, mereka masih lagi mampu untuk qiyamul lail. Kita perang juga. Perang dengan tilam, katil dan yang empuk, tuan-tuan. Perang dengan isteri, perang dengan anak. Inilah kekuatan pejuang-pejuang Islam di Palestin, yang hari ini, tuan-tuan, telah berjaya menggegarkan bumi Tel Aviv, pusat Yahudi Zionis la'natullah di sana, yang telah pun membunuh ratusan, bahkan mungkin ribuan tentera-tentera Zionis yang tidak disebarkan di dada-dada akhbar, yang kita tak tahu, melainkan kita mendapat sumber yang tepat. Yang mereka mampu untuk mencipta reka senjata sendiri, peluru berpandu yang dalam keadaan lemah dan dhaif, mampu untuk sampai ke Tel Aviv, yang hari ini dikhabarkan 9,000 hingga ke 10,000 peluru berpandu telah pun menanti tentera-tentera Zionis yang datang ke bumi Gaza melalui jalan darat. Ini kekuatan mereka, tuan-tuan. Bukan terletak kepada senjata yang canggih. Penangkis peluru berpandu yang dibeli oleh Yahudi daripada Amerika, jutaan ringgit, pun tidak mampu untuk menangkis peluru berpandu yang direka oleh Brigade Al-Qassam. Ini kekuatan mereka, tuan-tuan. Bukan senang nak berhadapan dengan ujian yang besar. Sebab itulah Sultan Abdul Nasir Salahuddin Al-Ayyubi memesan cukup kepada tentera-tentera Islam untuk memerangi Salibiyun dengan ibadah qiyamul lail.
Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di hujung hadis yang saya bacakan tadi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Orang yang qiyamul lail itu orang yang mendirikan ibadah di waktu malam itu sehinggalah terbitnya fajar, dia akan bangun pada waktu pagi. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Dia akan bangun pada waktu pagi dalam keadaan yang cergas. Rajin untuk beribadah, rajin boleh menerima ibadah, boleh menerima ajaran daripada Islam, rajin melakukan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ini kekuatan qiyamul lail, tuan-tuan. Thayyiban nafsi, dan jiwanya menjadi bersih, boleh terima walaupun apa yang diterima itu pahit untuk ditelan bagaikan hempedu, tetapi merupakan satu kebaikan, maka mereka boleh menerima. Ini kekuatan, tuan-tuan, qiyamul lail. Wa illa khabisan nafsi kaslan, sekiranya tidak melakukan ibadah qiyamul lail, dia tetap bangun bekerja, tetap bangun makan sarapan pagi, tetapi khabisan nafsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwanya menjadi kotor, tak nampak, tak boleh bezakan mana baik, mana buruk. Membelanjakan harta berjuta-juta ringgit, puluhan juta ringgit untuk beli 2 ekor panda, tuan-tuan. Dia tak boleh beza yang tu buruk ataupun tak ada manfaat. Dengan dia membelanjakan puluhan juta untuk membantu umat Islam, sebab itulah dia boleh beli, tuan-tuan, walaupun hanya 2 ekor panda dengan nilaian 70 juta ringgit. Bukan beli pun, sewa je 10 tahun. 10 tahun tu beranak 5 ekor. 5 ekor kena bayar pula. Mestilah dia sewa sepasang, jantan dan betina. Takkan jantan dua-dua nanti jadi gay. Takkan betina 2 ekor nanti jadi lesbian. Dia mesti sepasang juga, jantan betina. 10 tahun, tuan-tuan. Mana tahu, kata Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, kembar melinja. Setahun 2 beranak, tuan-tuan. Kan? 10 tahun sewa, berapa? 20 ekor anak. Maka kerajaan Malaysia kena bayar pula. Hanya semata-mata 2 ekor panda membelanjakan puluhan juta ringgit, tuan-tuan. Bazir ke tak bazir, tuan-tuan? Manfaat ke tak manfaat? Manfaat, kata menteri dia. Menteri panda. Manfaat, dia kata, tuan-tuan. Manfaatnya apa? Manfaatnya rakyat Malaysia tidak perlu lagi pergi negeri China untuk melihat panda, kerana sudah ada dalam negara kita. Jimat belanja kos. Dia ingat rakyat Malaysia ni macam dia juga, tuan-tuan. Nak tengok panda pergi negeri China, tuan-tuan. Kan? Ada tuan-tuan yang dah pergi negeri China ke tuan-tuan nak tengok panda pergi negeri China? Bodoh lah, tuan-tuan. Belanja belanja juta ribu-ribu ringgit, 10,000 ringgit nak tengok panda 2 ekor kat negeri China. Bodoh betul, tuan-tuan. Kan? Kita nak pergi negeri China tengok apa, tuan-tuan? Sejarah Islam, tuan-tuan. Kan? Sejarah Islam banyak di bumi negeri China, tuan-tuan. Mak, ulama-ulama ada dikhabarkan di antara sahabat-sahabat Nabi yang kuburnya ada di bumi China, tuan-tuan. Bukan nak tengok 2 ekor panda. Tapi kenapa sanggup belanjakan puluhan juta? Khabisan nafsi, kata Rasulullah. Jiwanya kotor. Dia tak nampak itu jahat. Dia tak nampak itu bazir. Dia tak nampak itu buruk. Sedangkan 70 juta itu, tuan-tuan, kalau dibelanjakan untuk membantu umat-umat Islam yang fakir, yang merempat di tepi-tepi jalan, yang mengemis sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur, saya yakin dan percaya mereka tidak akan jadi mengemis lagi. Tapi malang hari ini, tuan-tuan, orang yang mengemis dan orang yang menderma kepada pengemis di Kuala Lumpur akan didenda dan disaman. RM150 on the spot.
Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi pemurah, jangan di Kuala Lumpur. Tengok pengemis tepi jalan je tuan-tuan, kesian kat tengok kaki kudung tuan-tuan. Tuan-tuan, derma je RM5, tuan-tuan nanti akan disaman RM150. Tuan-tuan, alangkah baiknya tuan-tuan, besar manfaatnya 70 juta itu dibelanjakan kepada pengemis-pengemis tadi, bantu kehidupan mereka. Tapi kenapa berlaku juga? Khabisan nafsi, tuan-tuan, jiwanya kotor. Dia tak nampak baik buruknya. Ya, setiap tahun kita menyambut, tuan-tuan, hari kemerdekaan. Nanti nak sambut hari kemerdekaan 31 Ogos. Setiap tahun kita menyambut awal tahun, tahun baru, terpaksa membelanjakan lebih daripada 20 juta ringgit hanya untuk bunga api. Yang tuan-tuan tengok tu bunga api pancang tu tuan-tuan, kosnya hampir mencecah 20 juta ringgit. Bukan bunga api yang kita beli tu. Kan, untuk sambut raya tuan-tuan, bunga api tu berapa ringgit je. Kan. Sekali pancut tu tuan-tuan, saya tanya, ni saya tanya sendiri, saya pancut tu tuan-tuan RM7,000. Sekali pancut tu je dia punya apa menetang macam besar tuan-tuan. Dia bukan sekali pancut tuan-tuan, tak tahu berpuluh-puluh kali pancut tuan-tuan. Beratus pun tuan. 20 juta ringgit hanya membelanjakan untuk kita lihat bunga api menyambut malam merdeka ataupun 31 Ogos. Bazir tak bazir tuan-tuan? Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Apa makna pembaziran? Apa makna bazir? Apa makna definisi bazir? Meletak, mengeluarkan sesuatu perkara tidak pada tempatnya. Itu definisi bazir. Membelanjakan 20 juta ringgit hanya untuk melihat bunga api. Patut tak patut tuan-tuan? Dalam keadaan umat Islam, dalam keadaan rakyat masih lagi berada dalam keadaan fakir ataupun miskin tarap. Khabisan nafsi, yang keduanya kaslan, dia menjadi malas tuan-tuan. Orang yang tidak qiyamul lail ini malas jiwanya untuk beramal dengan amal yang saleh. Tak nampak tuan-tuan amal yang saleh itu menjadi bekalan hidup dia di alam akhirat. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita terus istiqamah tuan-tuan dengan amalan qiyamul lail. Hari ini tuan-tuan kita lihat bagaimana pejuang-pejuang Islam di bumi Gaza dengan kekuatan yang cukup terhad, tetapi mereka tidak mengharapkan bantuan material, wang, ringgit dan sebagainya. Cuma mereka mengharapkan daripada kita doa tuan-tuan. Yang sudah saya yakin dan percaya, kalau mereka mengharapkan material dan juga lain daripada itu, kita tak mampu nak bagi. Mungkin kita boleh sumbang sedikit harta kita, tapi kita tak mampu nak sumbangkan jiwa dan tenaga kita tuan-tuan. Kerana kedua-dua itu sebagai bukti tuan-tuan, kita boleh mendapat syurga Allah. Jangan mimpi kalau kita tidak sumbangkan dua itu untuk masuk syurga Allah. Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu nak aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan kamu, yaitu melepaskan kamu daripada azab api neraka? Lepas azab api neraka, maka maknanya masuk syurga Allah. Syarat pertama, tu'minuna billah, berimanlah kamu kepada Allah dan juga hari akhirat. Syarat kedua, hendaklah kamu menginfakkan harta kamu dan juga jiwa raga kamu. Barulah kita dapat syurga Allah, tuan-tuan. Hari ini kita tak mampu, tuan-tuan, nak infak jiwa raga kita di bumi Palestin yang memerlukan pertolongan kita. Setiap hari Yahudi Zionis membunuh umat Islam, tuan-tuan. Kanak-kanak dibunuh, perempuan dirogol sehingga mati, bapa-bapa diletakkan bom sehingga meletup berkecai tubuhnya. Ini yang berlaku di bumi Palestin, khususnya di Gaza, tuan-tuan. Saya lihat kanak-kanak umur 6 bulan, tuan-tuan, pecah kepalanya terkena serpihan bom. Dadanya terkoyak, tuan-tuan, terkena serpihan bom daripada Yahudi Zionis laknatullah. Tapi Allah janji, tuan-tuan, Allah akan pelihara umat Islam. Dia bunuh umat Islam 2,000 orang. Dalam masa yang sama Allah melahirkan 4,000 bayi umat Islam di bumi Gaza. 4,000, tuan-tuan. Perang-perang pun beranak juga. Kita tak perang, tak beranak-beranak. Pelik kita, tuan-tuan. Kan? Ni, tuan-tuan, kekuatan umat Islam. Mati umat Islam yang lain, Allah gantikan dengan yang lain. Kita tak mampu. Mungkin harta kita mampu beri, tapi kita tak mampu nak bagi nyawa kita, tuan-tuan, tenaga, kudrat kita. Jadi apakah yang perlu kita nak ganti, tuan-tuan? Doa pada Allah. Kerana doa itulah, tuan-tuan, Allah menurunkan pertolongannya demi pertolongan di bumi Palestin. Dan itulah yang mereka harapkan. Hanya doa daripada kita. Kalau doa pun kita tidak hulurkan, tuan-tuan, maka bagaimana kita nak menjawab di hadapan Allah bila Allah bertanya, tuan-tuan? Seperti mana yang Nabi sebut di dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yahtamma bi amril mu'min. Bukan daripada golongan kami mereka yang tidak mengambil peduli terhadap umat-umat yang beriman, orang Islam yang lain. Dan selain daripada itu, tuan-tuan, kita mampu juga membantu umat Islam bumi Palestin dengan kita merobohkan sedikit demi sedikit, merobekkan sedikit demi sedikit ekonomi Yahudi laknatullah, yang hari ini hampir lebih daripada 60% seluruh dunia ekonomi umat Islam jatuh ataupun beri kepada Yahudi Zionis. Saya nak sebut, tuan-tuan, khusus dalam negara kita, ada 4 perkara sumber ekonomi terbesar Yahudi yang menjadi penyumbang kepada mereka, yang dilakukan termasuklah umat Islam. Jadi kalau kita sayang saudara kita, tuan-tuan, selain daripada kita doa, maka haruslah kita kena ambil perhatian supaya nanti kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber ekonomi yang terbesar, tuan-tuan, menyumbang kepada ekonomi Yahudi? Pertama sekali, ekonomi yang paling besar menyumbang, tuan-tuan, ekonomi yang paling besar secara direct 90%, tuan-tuan, nyumbang kepada Yahudi laknatullah, iaitulah makanan yang namanya McDonald. Itu sumbangan yang paling besar, tuan-tuan, yang saya kira dan yakin seluruh Malaysia ada McDonald ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita prihatin
dan kita nak masuk dalam gerombolan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, maka kita usaha tuan-tuan untuk memboikot. Kerana setiap ringgit sen yang kita beli ada sumbangan yang paling besar dalam ekonomi Yahudi untuk membunuh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbangan yang terbesar tuan-tuan ke ekonomi Yahudi laknatullah, iaitulah rokok. Apa jenama sekalipun rokok dalam negara kita ini, sumbangan yang kedua terbesar dalam ekonomi Yahudi. Tak kira apa jenama, kecualilah yang tak ada jenama. Apa yang tak ada jenama? Rokok lenteng. Tu wong Jawa je lah tuan-tuan. Rokok lenteng. Dia tanam tembakau sendiri, jemur sendiri, gunting-gunting sendiri tuan-tuan, buat-buat sendiri, lepas tu gulung sendiri, isap sendiri, batuk sendiri. Yang tu dia tak ada kena-mena tuan-tuan. Orang Jawa kata apa? Mek en dewek. Ada orang Jawa sini. Saya bukan Jawa tapi boleh cakap Jawa. Mek en dewek. Buatan sendiri. Tu dia panggil. Mek en dewek. Buatan sendiri. Selagi mana yang ada jenama, maka sumbangan kedua terbesar ekonomi Yahudi Zionis laknatullah. Kerana apa? Seluruh dunia isap rokok. Termasuklah orang yang menentang Yahudi Zionis itu. Tapi mulut masih lagi berbau rokok. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Mungkin ada tuan-tuan yang tak suka marah dengan saya. Marah pilah, aku nak sebut juga. Tuan-tuan. Kerana apa? Itu penyumbang ekonomi kedua terbesar dalam ekonomi Yahudi tuan-tuan. Ini rokok. Daripada kanak-kanak umur 10 tahun sampailah yang dah nak mati 70-80 tahun masih isap rokok downhill. Saya pernah tangkap budak-budak tuan-tuan umur 10 tahun isap rokok. 10 tahun isap rokok tuan-tuan, bukan rokok lenteng, rokok 35 dululah. Sekarang tak tahu ada rokok 35 lagi, ada tak tahu. Saya pun tak ikut perkembangan rokok tuan-tuan. Ni kena jaga tuan-tuan. Jadi siapa-siapa dia tuan-tuan yang masih lagi serokok, ingat sebatang yang kita isap, satu orang umat Islam Yahudi bunuh di bumi Palestin. Kena ingat tuan-tuan. Minta maaf lah. Jadi itu sebagai motivasi untuk meninggalkan rokok. Tuan, saya alhamdulillah lah, saya tak pernah isap rokok daripada kecil tuan. Cuma sekali tu kecil-kecil biasalah tengok ni menatang apa tuan, pi ambil bakar tuan. Bila sedut batuk buang terus. Tu kecil-kecil akai duk kepala lutut lagi tuan. Tak tahu menatang apa. Tuan. Tapi alhamdulillah lah tuan. Nak sebut ni. Yang ketiga tuan-tuan, ekonomi terbesar yang menyumbang dalam ekonomi Yahudi. Seluruh dunia sumbang, termasuklah umat Islam. Walaupun benda itu haram tuan-tuan, iaitulah arak. Arak ekonomi ketiga terbesar menyumbang di ekonomi Yahudi. Arak tuan-tuan. Walaupun sebahagian umat Islam tak minum, tetapi sebahagian yang lain ada yang minum. Umat Islam tuan-tuan, termasuklah orang Arab minum arak juga tuan-tuan. Termasuklah tuan-tuan dalam kapal terbang MH. Ada Malaysia Airlines. Ada lagi, masih lagi berlaku penjualan arak tuan-tuan. Ni ekonomi ketiga terbesar tuan-tuan yang menyumbang ekonomi Yahudi. Yang keempat tuan-tuan, ekonomi yang terbesar menyumbang ekonomi Yahudi, alat telekomunikasi. Telekomunikasi, saya nak sebut payah tuan-tuan. Ni handphone apa semua tuan-tuan, laptop ke internet ke apa semua tuan-tuan, itu yang keempat penyumbang terbesar ekonomi Yahudi. Saya dengar cerita Samsung pun dia nak beli tuan-tuan. Kalau dia confirm beli, aku buang Samsung ni tuan-tuan. Dulu Nokia, sekarang saya dengar, saya dah tengok dah surat agreement itu. Adalah orang WhatsApp kat saya. Yahudi nak beli dia tuan-tuan, Samsung. Pasal dia nampak sumber ekonomi terlalu besar. Pasal semua orang pakai
handphone. Hatta nak solat pun Allahu Akbar, dengar lagu Allahyarham Tan Sri Piramli, Selamat Hari Raya. Kan? Pak Imam bagus punya baca surah tuan-tuan. Surah lagu Imam Masjidil Haram. Dengar saja lagu Allahyarham Tan Sri Piramli, lagu raya, terus masuk lagu raya dia tuan-tuan. Kan? Bacaan dia tu masuk lagu raya. Nak ceritanya tuan-tuan, dalam masjid surau pun orang bawa handphone. Ibarat kata tak bawa handphone, mati kutu. Mati kutu. Tertinggal 5 minit je ke rumah, mati kutu. Dandan patah balik tuan-tuan. Ambil handphone. Nak tunjuknya semua manusia atas bumi ini guna alat telekomunikasi. Ini. Jadi ini antara penyumbang ekonomi terbesar. Banyak lagi tuan-tuan. Yang lain kecil-kecil. Yang tuan-tuan boleh rujuk sendirilah. Jadi saya sebut, kalau kita sayang dan cinta umat Islam tuan-tuan, ada sumbangan kita, dan yang pentingnya ada jawapan kita di hadapan Allah bila kita bertemu dengannya di alam akhirat nanti. Tolonglah tuan-tuan tengok-tengok, supaya kita tidak menjadi orang yang penyumbang ekonomi Yahudi. Itu ya tuan-tuan yang mampu kita buat, selain dengan kita derma wang ringgit kita. Nyawa kita tak mampu tuan-tuan. Selain daripada doa, maka kita mampu buat yang lain. Saya yakin dan percaya seluruh dunia umat Islam, kalau boikot ekonomi Yahudi, pasti akan terjejas tuan-tuan. Pasti akan terjejas. Di negara kita saja tuan-tuan, setiap ringgit yang tuan-tuan beli di McDonald harga RM5.90 itu, seluruh umat Islam di negara kita ini, maka umat Islam dalam negara secara rela dalam terpaksa telah menyumbang lebih daripada RM200,000 sehari ke ekonomi Yahudi. Sehari RM200,000. Itu hanya belian RM5.90 di McDonald, Burger King size. Tak payah belilah tuan-tuan, buat sendiri Burger King size. Beli roti Arab besar tu tuan-tuan, lepas tu lepakan daging kambing atas tu, makan tuan-tuan, lagi kenyang. Bukan tuan-tuan lah ni orang lain, tuan-tuan tak makan kat McDonald, cuma cium-cium bau je. Baik. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, amalan yang perlu kita kesinambungkan daripada Ramadan, Syawal dan terus bulan-bulan yang lain, sehinggalah akan datangnya Ramadan, insya-Allah akan datang, iaitulah solat berjemaah. Ini juga kekuatan tuan-tuan bagi umat Islam, khusus bagi kaum muslimin. Solat fardu berjemaah. Karena kekuatan inilah tuan-tuan yang boleh mengerat dan merapatkan hubungan silaturahim. Saya teringat pesanan Syekh Abdullah Nasir Yasin tuan-tuan, yang mati dibunuh. Syekh Ahmad Yasin yang mati dibunuh oleh Yahudi laknatullah. Selepas beliau keluar daripada masjid salat subuh, di atas kursinya, maka 2 peluru berpandu tepat kena kepada jasadnya sehingga berkecai. Dia sempat memberi pesan kepada pejuang-pejuang Islam di Palestin tuan-tuan. Apa pesanan dia tuan-tuan? Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kamu alpa daripada solat fardu berjemaah. Kerana fardu berjemaah itu ada kekuatan untuk merapatkan hubungan silaturahim, sehinggalah Yahudi tidak boleh mengalahkan kamu. Ini tuan-tuan. InsyaAllah dalam bulan Ramadan kita boleh istiqamah 5 waktu untuk berjemaah fardu secara berjemaah. Kita akan usaha selepas daripada Ramadan ini sedaya yang mungkin untuk kita lakukan fardu secara berjemaah di mana saja tuan-tuan kita berada. Di pejabat, di rumah, di kampung dan sebagainya. Di tengah highway, masuk waktu, kita memikirkan fardu berjemaah itu tuan-tuan. Kerana di sana hikmah yang besar dapat menguatkan hubungan silaturahim, mengeratkan. Kekuatan inilah tuan-tuan yang digeruni oleh Yahudi Zionis laknatullah.
Sebab itu mereka berusaha untuk memecah belahkan umat Islam, merenggangkan hubungan silaturahim di antara kita. Inilah antara amalan yang perlu kita konsisten, istiqamah, mulazamah tuan-tuan, di dalam bulan selepas daripada Ramadan, khususnya dalam bulan Syawal. Kita sambut untuk hari raya, open house, rumah terbuka. Jangan lupa amalan-amalan ini. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan meneruskan kerja-kerja amal kita dalam perjuangan, dalam menegakkan dan menyampaikan risalah Islam itu kepada seluruh masyarakat. Inilah kekuatan kita yang ada pada diri kita, yang insya-Allah bila kita turun dalam masyarakat, kita tidak akan terjun daripada bahtera walaupun kita mabuk, walaupun kita muntah, walaupun kita demam dan pening. Tetap kita akan terus bersama dengan bahtera yang kita nak naiki. Sekarang itu sajalah yang dapat saya berikan, yang lemah daripada diri saya sendiri, salah silap juga daripada diri saya sendiri, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri tuan-tuan, seperti mana biasalah sebelum ni pun, saya masih lagi memerlukan bantuan untuk sekolah saya, bukan sekolah saya lah, sekolah yang saya mengajar, Madrasah Darul Mujahidin, yang alhamdulillah bangunan yang satu kita dah siap, dan kita akan buat pula musalla surau, sekolah yang terlalu dhaif tuan-tuan, untuk kita baiki supaya dapat sedikit keselesaan untuk pelajar-pelajar yang ada di antaranya fakir, ada di antaranya yang miskin, ada di antara mereka yang tidak ada kemampuan. Semua pelajar-pelajar ini pihak sekolah terpaksa kena tanggung. Maknanya pihak sekolah bermurah hati untuk memberikan pembelajaran secara percuma. Jadi saya wakil daripada madrasah, sekolah menengah Islam Madrasah Darul Mujahidin, meminta sedikitlah ihsan daripada tuan-tuan pagi ini untuk menyumbang. Dan juga ada fakir-fakir miskin, macam di Sabah, Sarawak itu, kalau sekiranya ada kemampuan untuk kita ke sana, kita akan bantu juga. Kita akan bagi tuan-tuan, dengan tujuan yang pertamanya kita nak menyampaikan Islam, ilmu itu kepada mereka. Mudah-mudahanlah tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan ini dapat melebarkan lagi ataupun dapat membantu umat-umat Islam yang lain, dan khususnya pelajar-pelajar di Madrasah Darul Mujahidin yang ada di antaranya fakir dan juga miskin. Terpaksa tuan-tuan, ada seorang pelajar tu memang fakir sungguh tuan-tuan. Kesian saya tengok, sekolah kasut pun tuan, koyak pun pakai lagi tuan-tuan. Sampai dia berjalan pun tak sekata dah berjalan pasal kasut koyak. Jadi adalah sumbangan tuan-tuan tu, saya bawa dia pergi kedai, beli kasut, beli baju, beli seluar tuan-tuan. Seluar pun koyak, jahit sendiri tuan-tuan. Jahit seluar warna hitam, benang warna putih. Nampaklah tuan-tuan. Kesian tengok, dhaif, memang dhaif tuan-tuan. Sekolah kena tanggung. Jadi sumbangan tuan-tuan itu dapat meringankan mereka pelajar-pelajar untuk terus belajar di Madrasah Darul Mujahidin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة. اللهم انصر الإسلام المجاهدين في سوريا. اللهم انصر الإسلام المجاهدين في مصر. اللهم انصر الإسلام المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.